Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, video kali ini saya akan kongsikan kepada anda kelebihan-kelebihan yang ada pada enjin dan transmisi X50 yang perlu anda tahu. Okey, tapi seperti biasa sambil menonton jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar anda sentiasa update dengan video-video terkini. Okey. Enjin X50, okey, saya ada cerita juga sedikit dalam video yang sebelum ini. Okey. Enjin ini 3 silinder, dalam dia ada balance shaft, okey, untuk menyerap getaran yang berlebihan. Dan apakah kelebihan-kelebihan lain yang selain balance shaft yang ada di dalam blok enjin ini, okey? Untuk video kali ini saya akan kongsikan kepada anda kelebihan enjin ini ataupun kenderaan ini secara keseluruhannya dari segi penjimatan minyak. Okey. Mula-mula kita bandingkan 3 silinder dan 4 silinder lah kan. Okey. Kalau contohnya bukan contoh lah, memang pun kalau enjin 4 silinder kan. Okey. 4 silinder dia ada 4 combustion chamber kan. So bila ada 4 combustion chamber ni, maknanya dia perlukan 4 penyuntik bahan api untuk menyuntik bahan api ataupun menyuntik petrol atau diesel ke dalam combustion chamber kan. Jadi yalah, semakin banyak silinder semakin banyaklah injector diperlukan. Okey. Kalau 6 silinder 6 injector yang diperlukan. Kalau 8 silinder 8 injector diperlukan. Tetapi dalam enjin X50, okey, Proton X50 dia ada 3 silinder. Maknanya dia cuma ada 3 injector diperlukan untuk menyuntik bahan api ke dalam setiap silinder. Okey. Okey, kalau kita buat perbandingan terus, maknanya okey, 3 silinder ini lebih jimat berbanding 4 silinder kan. Sebab setiap injektor akan menyuntik bahan api. Okey. Jadi bila kurang satu injektor, bermakna kita jimat satu pancutan bahan api. Betul tidak? Okey. Okey. 3 silinder versus 4 silinder. Kalau 4 silinder maknanya ada piston lebih dan ada friction lebih juga kan. Ada geseran di dalam enjin di antara blok silinder dan piston kan. Walaupun ada kuasa lebih dihasilkan, tetapi dalam masa yang sama rintangan yang lebihan juga bertambah kan. Jadi dengan 3 silinder yang ada pada X50, okey, maknanya rintangan untuk menghasilkan kuasa tu, okey, dia berkurang sebab friction dia kurang. Kurang satu silinder maknanya semakin kuranglah geseran yang ada di dalam silinder enjin kan, atau blok enjin blok kan. So dengan pengurangan friction di dalam enjin ni ataupun geseran di dalam enjin ini, okay, ini akan membantu menjimatkan tenaga dan penghasilan kuasa semakin cekap kan. So kita dapat penjimatan juga di sini dari segi penjimatan bahan api kan. Kalau kita tengok enjin ini, okey, stroke dia agak panjang, 92.3 mm kan. Okey, kalau saya silap boleh betulkanlah di ruang komen kan. Jadi enjin begini memiliki low end torque yang sangat baik. Okey, low end torque ini adalah keupayaan sebuah enjin menggerakkan sebuah kenderaan kan. Contohnya X50 ni, okey, kereta ni akan bergerak sebaik saja kita lepaskan pedal brake. Maknanya kita tidak perlu tekan minyak, kereta ni sudah berjalan. Okey. Kalau kenderaan lain mungkinlah kan kita perlu tekan minyak sedikit barulah kereta tu berjalan kan, bergerak ke hadapan. Tetapi dengan enjin low end torque yang baik, okey, kita tidak perlu pijak minyak untuk 5 km ke bawah kan. Pergerakan 5 km sejam ke bawah, kita tidak perlu tekan minyak, kita cuma lepas brake. So ini sangat membantu penyimatan bahan api, terutama jika kita berbaris di traffic light kan. Di depan ada banyak kereta bersusun dan kita di belakang sedikit. Okey, masa ini kita cuma perlu lepaskan brake untuk menggerakkan kenderaan. Kan? Jadi jimat di sini, jimat bahan api. Seterusnya, enjin ini adalah TDI kan, Turbo Direct Injector. Okey, turbo nanti kita cerita lain. Sekarang ini kita cerita pasal direct injector. Okey, direct injector ni, okey, perbezaan direct injector dan indirect injector. Indirect injector berada di belakang valve kan, dan direct injector berada di hadapan valve ataupun dia selari dengan
palam pencucur ataupun plug kan. Kelebihan direct injector ni, memang jimat bahan api. Sebab bahan api disuntik terus, maknanya setiap suntikan bahan api itu akan berjaya ditukar menjadi kuasa. Berbanding dengan indirect injector, bila kita suntik bahan api, tidak semua bahan api itu akan ditukar menjadi kuasa, kerana mungkin ada yang melekat di dinding dan sebagainya kan. So ini akan membazir bahan api lah kan. Walaupun kita nampak titikan walaupun cuma titisan-titisan halus, titisan-titisan halus ni sangat berguna dalam pembakaran dalam enjin, Kalau enjin ini dilengkapi dengan pengecas turbo, Di sini turbo bukan maksudnya kita boleh bawa kereta ni race di mana-mana kan. Tetapi kita boleh gunakan turbo ni, enjin ini menggunakan turbo sebagai pemangkin supaya kuasa enjin ini dapat dihasilkan dengan lebih baik, dengan lebih tinggi berbanding yang NA kan. Kalau enjin yang ada turbo ni, kita tekan sedikit, kereta dah maju kan, berbanding dengan kereta yang tidak turbo kan, terutamanya kereta ataupun enjin yang stroke dia panjang kan, underscore enjin kan. Ini kalau kita tekan dia lambat sedikit lah kan naik RPM tu. Tetapi dengan adanya turbo, kita tekan sedikit, RPM sudah melonjak kan. Kita tidak payah tekan minyak dalam-dalam untuk kereta memecut dengan sangat pantas. Kita tekan sedikit, kereta sudah bergerak pantas sebab ada pengecas turbo. Yang ini pun salah satu ciri-ciri penjimatan yang ada di dalam enjin X50. Dan yang seterusnya adalah transmisi 7 kelajuan. Transmisi 7 kelajuan ni tujuan dia dipasang bukan untuk kita laju kan, bukan untuk kita berlumba dengan menggunakan gear 6 dan gear 7 kan. Mana-mana racer diorang tidak akan gunakan gear 6 dan gear 7 kan. Sebaliknya gear 6 dan gear 7 ini adalah untuk penjimatan bahan api semasa kita bergerak laju kan. Sebab semasa kita bergerak laju, bahan api itu semakin banyak disuntik. Kita perlukan lebih bahan api. Jadi gear 6 dan gear 7 ini dipasangkan ke dalam X50 ini supaya kereta ini supaya enjin itu dia boleh bergerak dalam keadaan yang agak ringan untuk membawa kenderaan tersebut meluncur dengan sangat laju kan. Sebab ratio gear semakin kecil. Jika anda sedang memandu kereta manual sekarang lah kan, cuba anda perhatikan gear 4 dan gear 5. Gear mana yang bunyi ataupun suara enjin lebih garang kan? Semestinya gear 4 bukan? Sebab masa tu ratio gear sangat tinggi dan enjin kereta dia perlukan tenaga yang lebih untuk memutar gearbox kan. Tetapi setelah kita shift ke gear 5, bunyi enjin agak rendah sedikit kan. Sebab masa tu ratio gear sudah kecil dan enjin merasa sangat ringan untuk memutar untuk membawa gearbox kan? Jadi jika anda perhatikan di sini, kerja enjin tersebut menjadi sangat ringan dan semestinya bahan api pun semakin sedikit disuntik ke dalam enjin kan. So di sini kita boleh lihat penjimatan bahan api kan. Itu sebab gear 6 dan gear 7 dipasang dalam kenderaan ini. Berbalik kepada tadi, jumlah silinder, enjin 3 silinder dan 4 silinder. Sudah semestinya enjin 3 silinder lebih ringan berbanding enjin 4 silinder kan. Kerana kurang satu blok, kurang satu piston kan. Memang kurang lah, segala-galanya kurang satu perkara kan di enjin 3 silinder. So hal ini akan membantu mengurangkan berat kenderaan X50 secara keseluruhannya kan. Jadi jika berat keseluruhan kenderaan itu semakin ringan ataupun agak ringan, maknanya semakin mudahlah enjin ini membawa kenderaan tersebut kan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang penjimatan juga. Penjimatan bahan api. Maknanya kita tidak perlu tekan minyak dalam-dalam untuk enjin ini membawa keseluruhan
body X50 ni kan, kita tekan sedikit saja kereta akan bergerak. Sebab enjin ini sangat mampu, sangat mampu untuk menggerakkan keseluruhan body X70, X50. Enjin Proton X50, seperti mana enjin-enjin moden yang dihasilkan pada hari ini, enjin ini pun tidak terlepas daripada menerima teknologi moden seperti VVT. Dalam enjin Proton X50, dia menggunakan VVT berkembar ataupun kita panggil DVVT untuk enjin lain kan, Dual Variable Valve Timing Lift. Ciri ini akan membenarkan udara dimasukkan lebih banyak ke dalam combustion chamber semasa enjin dalam low load condition. Enjin udara dimasukkan lebih banyak, tetapi kuantiti bahan api yang disuntik dia masih pada kadar yang sama. Secara automatik, AFR ataupun air fuel ratio semasa enjin dalam keadaan low load condition, AFR akan berada di atas 14.7 ataupun lean. So, keadaan ini menyebabkan enjin ini sangat jimat bahan api semasa enjin beroperasi dalam keadaan low load condition. Jadi itulah dia ciri-ciri penjimatan minyak dalam enjin X50 dan keseluruhan kenderaan Proton X50. Bagi saya, jika anda inginkan penjimatan yang betul-betul jimat, Proton X50 adalah pilihan yang terbaik. Dan saya rasa dia akan dapat menandingi SUV compact yang sedia ada di pasaran ketika ini. Cuma ada orang tidak berapa gemar dengan bising bunyi enjin dan getaran kan. Jika anda terlampau concern dengan bunyi bising dan getaran ini, mungkin X50 bukanlah pilihan bagi anda kan. Tetapi bagi saya getaran dan bunyi bising tu bagi saya tidak berapa penting selagi pengeluar ataupun bengkel mengesahkan enjin kita tidak masalah. Selagi itulah saya akan katakan Proton X50 sangat terbaik pada masa ini. Jadi terima kasih kerana menonton video ini sampai ke sudah. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Assalamualaikum. Bye bye.